Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Adakah Kerajaan Perikatan Nasional sah? Setakat ini saja kualiti pemuda Perikatan Nasional. Belanjawan 2021 wajar ditolak, Noktah. Kementerian Keuangan percaya mafia, kata Kesatuan Pekerja KTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Sulaiman dari Jom Channel. Inilah kabinet yang memecahkan rekod negara bukan kerana di dalamnya terdapat ramai Melayu Islam dan dipanggil ustaz serta bijak memutar ayat Quran dan hadis, tetapi kerana ia bersaiz XXXL yang terdiri daripada seramai 70 orang dan 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri. Natijahnya rakyat menanggung penambahan peruntukan sebanyak kira-kira 7.1 bilion ringgit. Semua itu sebahagian daripada konsep Scheme of Things yang dicipta Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sanggup menawarkan ghanimah kepada ahli parlimen dengan jawatan syarikat berkaitan kerajaan GLC lebih menjaga kedudukan dirinya. Namun apabila merasa belanjawan yang dirangka gerombolannya itu berhadapan dengan laluan sukar, pada 23 Oktober, Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tujuannya ialah untuk memohon pengisytiharan darurat kononnya negara sedang berhadapan dengan bencana COVID-19. Baginda yang bijaksana menolak permohonan tersebut setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja, maka belanjawan 2021 mesti dibahaskan di Parlimen. Senario yang di-Pertuan Agong tidak mendengar nasihat Perdana Menteri tidak pernah berlaku di Malaysia. Justru ketika berucap dalam perbahasan di Parlimen baru-baru ini, Ahli Parlimen Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Kerajaan Perikatan Nasional sebenarnya telah runtuh. Dan pertama kali berlaku dalam sejarah negara Malaysia sejak merdeka, nasihat seorang menteri itu ditolak oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. By right, sebenarnya kerajaan ini telah jatuh. Muhyiddin Yassin patut meletakkan jawatan secara terhormat. Kalau sudah runtuh, adakah kerajaan yang ada sekarang boleh atau berhak membentangkan belanjawan, apatah lagi meluluskannya di Parlimen? Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidan berhujah, dengan hormat saya hujahkan ia, kerajaan sekarang ini tidak boleh berbuat demikian. Beliau merujuk kepada Undang-Undang Tertinggi Negara iaitu Perlembagaan Persekutuan dan Doktrin Konstitusionalisme. Menurut Hanifah, konstitusionalisme itu merujuk kepada keadaan di mana sesebuah kerajaan itu sewajarnya terhad atau dihadkan kuasanya dan kekuasaan serta keabsahan kerajaan tersebut bergantung kepada sejauh mana ia mematuhi had dan sekatan tersebut. Justru dari kacamata perlembagaan, kerajaan pintu belakang, kerajaan yang tidak dapat mandat rakyat yang sewajarnya adalah terlalu asing jika dilihat dari prisma konstitusionalisme. Dengan lain perkataan, ia bukan sebuah kerajaan demokratik, lalu ia melanggar prinsip asas demokrasi, perlembagaan dan demokrasi parlimen. Maksud Hanifah hanya dengan memperoleh mandat rakyat melalui pilihan raya yang bebas dan adil. Kerajaan memiliki sepenuhnya keabsahan dan kuasa yang sah untuk berurusan dengan dana awam yang hakikatnya diamanahkan kepadanya. Dalam lenggok bahasa demokrasi dan perlembagaan, dana awam atau wang rakyat itu hendaklah hanya boleh dibelanjakan setelah suatu belanjawan tahunan yang proper dibentang dan diluluskan dengan secara sah di Parlimen. Namun Hanifah menegaskan pembentangan dan kelulusan belanjawan itu hanya sekadar fasa kedua. Untuk mencapai fasa kedua ini, kerajaan itu wajib terlebih dahulu melepasi fasa pertama. Maknanya kerajaan tersebut harus melepasi fasa pertama terlebih dahulu, iaitu kewujudannya yang sah diperolehi daripada mandat rakyat secara sah. Beliau menjelaskan tanpa mandat rakyat yang suci itu, isu pembentangan belanjawan apatah lagi isu meluluskannya tidak berbangkit sama sekali. Saya hujahkan belanjawan 2021 yang dibentangkan pada 6 November lalu
adalah semutlaknya tidak sah dan melanggar perlembagaan. Dengan kata lain, kerajaan yang ada sekarang tidak ada kuasa untuk membentangkannya pada hari tersebut. Soal meluluskannya, hakikatnya tidak timbul pun, tegasnya. Maksudnya mudah, kerajaan Tembok Atap tidak memiliki keabsahan. Apalagi nak diharapkan daripada kerajaan ini? Rakyat minta keluarkan wang simpanan sendiri dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kerana terpaksa. Itu pun berdolak dalih. Berhujah dengan memetik nama Nabi Yusuf AS sekalipun, sejarah akan tetap merekodkan Kerajaan Perikatan Nasional tidak sah. Noktah. Minggu ini kita dihidangkan dengan dua pandangan pemimpin sayap pemuda Perikatan Nasional, seorang dari Bersatu dan seorang dari PAS. Media sosial menjadi panas dengan gelak ketawa sindiran netizens yang cuba menghadam cadangan Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, supaya Bank Negara mencetak lebih banyak wang. Pada temu bual di stesen radio BFM, Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu berkata, wang tersebut untuk diagih-agihkan kepada orang ramai agar dapat meringankan kesusahan rakyat. Carangan Wan Ahmad Faisal itu dibidas oleh Naib Ketua Anak Muda Keadilan AMK Selangor, Zulhilmi Zainul, yang berkata carangan Wan Ahmad Faisal itu akan menyebabkan nilai mata wang negara semakin merosot. Beliau merujuk kepada pelaksanaannya di negara Zimbabwe yang mengakibatkan hyperinflation, harga barangan meningkat sebanyak 231 juta peratus. Ini bermakna harga satu aiskrim yang pada asalnya bernilai $1 Zimbabwe telah meningkat kepada 231 juta Zimbabwe. Hasil daripada pelaksanaan dasar tersebut, kata beliau. Bukan hanya ahli politik yang membidas kedangkalan idea Wan Ahmad Faisal, pengerusi dan pengarah urusan kumpulan Bidya Karangkraf, Datuk Husamuddin Yaakob berkata, walaupun saya ada kilang cetak yang canggih, saya tidak akan bantu sesiapa untuk mencetak wang. Penasihat MLC Bookstore, Hasbi Muda pula, menjelaskan bagaimana hyperinflasi itu boleh terjadi. Menurut beliau, jika kerajaan mahu cetak tambahan duit 10 juta ringgit, mesti dipastikan bahawa ada pertambahan barang atau perkhidmatan bernilai 10 juta ringgit dalam pasaran. Maknanya duit 100 bilion ringgit untuk beli barang yang wujud 100 bilion ringgit. Kalau cetak duit jadi 200 bilion ringgit, tetapi barang dalam pasaran masih kekal 100 bilion ringgit, maka apa yang akan berlaku adalah kenaikan harga atau inflasi. Kata beliau, wang kertas bukanlah kekayaan. Kekayaan sebenar adalah pengeluaran atau production dalam sesebuah negara. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari memetik kisah Nabi Yusuf AS ketika baginda menjadi wazir atau Menteri Keuangan Mesir kuno yang disebut dalam Al-Quran. Baginda melakukan persediaan ketika musim mewah selama 7 tahun, untuk musim kemarau juga 7 tahun, dengan mempersiapkan gudang penyimpanan makanan. Justru tempoh kemarau telah dilalui tanpa sebarang kesukaran kerana mereka dibenarkan mengambil daripada simpanan tersebut. Apa kaitan kenyataan kedua pemimpin pemuda gerombolan Tembok Atap ini dengan senario kegelapan ekonomi semasa yang dihadapi rakyat Malaysia? Sebenarnya mereka mahu mempertahankan hujah yang menolak permohonan rakyat untuk mengeluarkan sedikit caruman mereka dalam akaun satu di kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Sedangkan inilah musim kemarau, seperti kisah di zaman Nabi Yusuf itu. Menurut riwayatnya, baginda membenarkan rakyat Mesir mengambil simpanan makanan di dalam gudang demi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Bukankah itu yang ingin dilakukan oleh rakyat yang terdesak kerana tiada daya lagi untuk memberi makanan kepada keluarga? Selain wajah kacak, Nabi Yusuf memiliki kecerdasan, pengetahuan, kesabaran, kejujuran, keramahan dan akhlak serta budi pekerti yang terpuji dalam melaksanakan tugas baginda. Namun 70 orang di dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuk yang muda, hanya mampu menayangkan pakaian yang cantik dan kereta mewah yang dibeli dengan wang rakyat. Janganlah hina kebijaksanaan rakyat dengan idea yang akhirnya akan ditertawakan sahaja. Lebih-lebih lagi, berhentilah menunggang agama. Berbagai tekanan emosi dan ugutan dibuat oleh Ahli Parlimen Kerajaan Tembok Atap demi menggambarkan pihak yang menolak Belanjawan 2021 itu jahat. Mula-mula Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, jika belanjawan ditolak, dari segi ekonominya, kerajaan tidak dapat bayar komitmennya, termasuk untuk membayar bantuan kepada rakyat. Ini termasuk gaji penjawat awam dan petugas barisan hadapan yang kini sedang berjuang melawan COVID-19.
Beliau disanggah supaya meneliti semula perkara 102 yang menyatakan jika dalam keadaan yang luar biasa keterdesakannya, Parlimen boleh membenarkan perbelanjaan bagi sebahagian tahun keuangan sehinggalah rang undang-undang perbekalan diluluskan. Kini beliau diam membisu. Lalu bersilat ahli Parlimen Barisan Nasional, Baling dan Arau pula menggesa supaya belanjawan 2021 yang cacah merebak itu disokong. Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim menggesa semua pemimpin menyokong belanjawan 2021 demi untuk meneruskan kelangsungan kesejahteraan rakyat terutama dalam negara berdepan cabaran pandemik COVID-19. Kononnya ketika Barisan Nasional menjadi pembangkang, mereka menyokong bajet Pakatan Harapan. Sementara itu, Datuk Seri Syahidan Kasim pula menyeru ahli Parlimen menyokong belanjawan itu yang disifatkan sebagai amanah rakyat. Beliau menyifatkan sesiapa sahaja yang menolak bajet ini sebagai khianat rakyat sebab mereka sedang menunggu. Tetapi mengapa belanjawan 2021 dalam bentuk yang ada sekarang patut ditolak? Mengulas mengenai gesaan emosi Abdul Aziz itu, ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata, "Baguslah anda sokong bajet Pakatan Harapan sebab anda tahu dan sedar tak ada masalah pun dengan bajet Pakatan Harapan itu walaupun Kerajaan Pakatan Harapan yang ada mandat rakyat itu tak isytihar bajet gergasi. Masa itu walau belum ada wabak COVID, misalnya peruntukan untuk kesihatan dinaikkan sebanyak 6.6%. Beliau membandingkan dengan zaman Perikatan Nasional yang membentangkan bajet gergasi dan telah dinasihatkan supaya bajet ditumpukan kepada isu untuk memerangi COVID-19. Tetapi kenaikan bajet kesihatan hanya naik 4.3% sahaja. Kata Hanifah lagi, di masa Pakatan Harapan, ketika itu belum ada COVID-19, ekonomi negara diranapkan teruk oleh wabak One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Pakatan Harapan tidak terfikir untuk mengadakan peruntukan bagi badan propaganda seperti JASA. Di zaman Perikatan Nasional ada COVID, ekonomi sangat teruk kerana COVID. Rakyat sedang sangat susah, tup-tup, hampa semua nak bagi hidupkan semula JASA dan nak diberi pula kad JASA wang rakyat 85.5 juta ringgit. Orang gila pun pening tahu, katanya sinis. Beliau juga mengungkit bahawa Kerajaan Pakatan Harapan dituduh anti Melayu Islam dan Menteri Keuangan bukan Melayu Islam dari DAP. Tetapi peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz makin naik sehingga cecah 100 juta ringgit. Zaman Perikatan Nasional bermegah kononnya ia gomen Melayu Islam, Menteri Keuangan Melayu Islam, mantan mufti jadi Menteri Agama. Allocation untuk tahfiz berapa ya? 100 juta ringgit ke? Soalnya sarkastik. Hanifah juga menyindir Abdul Aziz yang kononnya menyokong bajet Pakatan Harapan tetapi berpakat dengan rombongan pengkhianat di Sheraton untuk bagi panjat bombong dan kasih tebuk atap. Rakyat bukan bodoh. Rakyat masih ingat bagaimana Abdul Aziz mengganggu perbahasan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof apabila beliau berhujah mengenai tabung haji. Sementara itu, Syahidan Kasim bangun untuk menyokong ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing yang mencela Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah sebagai takut mati. Begitukah akhlak ahli Parlimen yang harus dipercayai? Kami bukan segerombolan pandir. Dokumen mahkamah difailkan oleh kontraktor asal landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2, KVDT2, Daya Maju LTAT Sdn Berhad yang mendakwa bahawa Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong pada 14 April telah meminta firma itu untuk memberikan subkontrak keseluruhan projek tersebut kepada sebuah syarikat Cina amat menjengkelkan. Dokumen tersebut didedahkan oleh bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fuk di Dewan Rakyat. Anthony Loke bertanya apakah benar bahawa kontrak itu dibatalkan kerana syarikat tersebut tidak memenuhi permintaan Menteri Pengangkutan. Setiausaha organisasi DAP itu mendedahkan keputusan Presiden MCA itu telah menyebabkan 8,512 pekerja hilang pekerjaan dan memberi kesan negatif kepada 261 syarikat pembekalan yang kebanyakannya syarikat Bumi Putra. Malah kata Anthony Loke, rayuan Persatuan Kontraktor Bumi Putra kepada Menteri Pengangkutan dan Menteri Keuangan supaya projek diteruskan tidak dihiraukan. Untuk rekod, projek tersebut dianugerahkan semula kepada Daya Maju Infrastructure Asia Sdn Berhad DMIA, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT JV, setelah kos dikurangkan sebanyak 15%. Selain itu, pertimbangan juga dibuat berdasarkan risiko tindakan undang-undang oleh kontraktor terhadap kerajaan akibat pembatalan kontrak yang telah ditandatangani oleh Kerajaan Barisan Nasional
kepentingan LTAT dan projek tersebut boleh diteruskan tanpa kelewatan. Akibat tindakan Kasyong itu, pada 7 September lalu, kontraktor tersebut telah memfailkan saman menamakan Kerajaan Malaysia dan Menteri Pengangkutan masing-masing sebagai defendant pertama dan kedua. Menurut kenyataan Kesatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad (RUM) yang menyokong Anthony Loke, terdapat agenda yang tersirat dalam penamatan kontrak tersebut. Jelas RUM, isu pemberian kepada China bukanlah baru. Sebaliknya telah diperbualkan dalam pasaran Market Talk. Malah bukan sahaja projek KVDT2, tapi projek-projek lain yang melibatkan KTMB. Masalahnya sukar dibuktikan selagi penganugerahan tidak dilakukan hanya sekadar perancangan awal. Yang cuba dilakukan ianya tidak boleh dianggap sebagai telah terlaksana dan tidak boleh dibuktikan. Tetapi ianya wajar diutarakan agar hasrat untuk memberi projek kepada syarikat Cina tanpa tender terbuka boleh dihentikan, kata RUM. Sebelum ini pada 11 November lalu, RUM mengeluarkan kenyataan supaya kerajaan tidak terpengaruh dengan golongan mafia. Golongan mafia ini bukan tidak nampak sebarang kebaikan yang dilaksanakan oleh Yang Bahagia Datuk IR Kamaruzaman Zainal, Ketua Pegawai Eksekutif KTMB. Mereka ini dengan sengaja mencari jalan untuk memenuhi kepentingan dengan mencari salah atau kalau tiada kesalahan akan mewujudkan cerita bahawa ianya salah atau ayat lebih tepat memfitnah. Yang peliknya, Kementerian Keuangan boleh percaya golongan mafia dengan tidak bertindak adil, terpercaya, terpedaya ibarat dicampak ke taman bunga, tetap mencari sampah. Sampah ini adalah golongan mafia. Sedihnya bagaimana Kementerian Keuangan sebagai pihak berkuasa yang bertanggungjawab sebagai pemegang saham gagal menjadi mata lebah sehingga terpedaya dengan mafia ini, ujar kenyataan RUM itu. Menurut Kesatuan Pekerja-Pekerja KTM itu, Kementerian Keuangan sewajarnya tidak membuat sebarang kekilafan dengan mempercayai orang yang salah, apatah lagi golongan yang berkepentingan, mafia, yang kini menyusun atau permainan atau langkah mencadangkan individu ke jawatan CEO KTMB. Mereka berkata, sekiranya ini dibenarkan, maka implikasinya KTMB tidak lagi sebuah organisasi yang mampu maju. Sebaliknya, kepimpinan KTMB dari CEO maupun lembaga pengarah diibaratkan kereta remote control. Implikasi kepada percaturan yang dimainkan oleh kumpulan mafia ini bukan sahaja kepada pekerja KTMB, malah rakyat dan negara. Bahkan KTMB akan lebih jauh ketinggalan berbanding di peringkat Eropah maupun Asia. Lebih malu dengan Indonesia, kita juga jauh ketinggalan berbanding 10 ke 15 tahun dahulu, di mana KTMB boleh dianggap jauh ke depan, tegas RUM. Kenyataan rasmi RUM itu membawa maksud terdapat peranan mafia yang boleh dikaitkan melalui projek-projek yang sedang diusahakan termasuk projek KVDT2. Rakyat bersama Kesatuan Pekerja-Pekerja KTM kerana rakyat prihatin sentiasa memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.